Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Zuhdi bin Abdul Samad daripada Forbes Teknologi Sindiran Berhad, penasihat pemasaran anda. Jadi saya ingin ucapkan selamat datang ke Manifesto Peniaga Online dan tahniah kerana telah menjadi sebahagian daripada keluarga Forbes. Kini anda akan mendapat akses kepada beberapa diskaun khas untuk anda dan tawaran-tawaran istimewa yang tidak didedahkan kepada orang ramai, dan anda juga akan dimaklumkan dan dijemput terlebih dahulu serta diberi keutamaan terhadap program-program webinar atau seminar-seminar yang akan saya jalankan sebelum saya menghebahkannya kepada orang ramai. Malah anda juga akan dijemput untuk menyertai webinar atau seminar yang saya akan anjurkan secara rahsia, yang mana khas untuk warga Forbes yang berfokuskan untuk menambah dan memperkasakan ilmu pengetahuan yang berkaitan untuk pemasaran perniagaan anda. Dan jangan lupa bahawa anda juga kini mempunyai hak untuk mengajukan soalan yang berkaitan kepada saya. Dan saya insyaAllah akan memerah otak seluruh ahli pasukan Forbes untuk menyelesaikan masalah dan persoalan anda, insyaAllah. Jadi untuk memastikan anda bermula dengan cemerlang, kami di Forbes telah menyediakan anda dengan ramuan yang sesuai untuk anda gunakan terus tanpa sebarang alasan. Baik, kuliah yang pertama ini lebih mirip kepada satu kursus ringkas atau kursus pemasaran intensif untuk menyediakan minda anda. Ini adalah kerana untuk memastikan objektif kami tercapai, iaitu untuk mengembangkan perniagaan anda. Saya perlu memastikan terlebih dahulu bahawa minda anda juga akan selari dengan perkembangan perniagaan anda, insyaAllah. Suka saya nyatakan dengan tegas bahawa saya memerlukan fokus, tumpuan sepenuhnya daripada anda. Jadi saya minta anda tutup semua aplikasi lain atau minimizekan browser-browser lain dan tolong berhenti seketika daripada membaca atau membalas SMS. Dan tangguh seketika semua perkara lain yang sedang anda lakukan sekejap sahaja. Dan jangan lakukan beberapa perkara serentak atau multitasking kerana kita ada terlalu banyak perkara untuk dipelajari dalam tempoh masa yang sangat terhad. Jadi untuk memastikan saya sempat menyampaikan apa yang anda perlu tahu, saya terpaksa bercakap dengan laju dan pantas. Jadi tumpukan perhatian anda. Saya tidak mahu anda terlepas isi-isi penting yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi sepanjang minggu ini saya akan rangkumkan beberapa topik yang besar dan penting. Topik-topik ini boleh membuatkan anda terus bermula untuk menjalankan perniagaan online, insya-Allah, jika dapat dihadam dengan baik. Hari ini saya akan kongsikan yang pertama sekali berkenaan dengan mindset yang betul sebagai usahawan yang berfikiran secara strategik. Okey, persediaan sebelum anda mula menjalankan perniagaan secara online. Dan menyusul kemudian adalah dua tutorial yang terperinci, iaitu bagaimana untuk menyediakan laman FB untuk perniagaan anda dan cara untuk membuka akaun di PayPal dan seterusnya, menghubungkannya dengan akaun Maybank anda. Mungkin ramai di antara anda yang sudah pun melakukan keduanya, tapi jangan bimbang, kita akan tetap ulang tutorial ini, tetap kita akan jalankan dan anda boleh semak sama ada anda melakukannya dengan betul ataupun kurang tepat, anda boleh buat balik. Okey? Jadi untuk tujuan itu, siapa yang masih belum mempunyai akaun di FB dan akaun di Maybank, sila buka dengan segera. Okey, mari kita mulakan dengan topik kita yang pertama, iaitu mindset yang betul. Baik, macam ni kita nak tahu orang ini mempunyai mindset yang betul ataupun tidak. Baik, yang pertama sekali ciri-ciri dia mesti mempunyai peta panduan. Dia mempunyai satu visi dan kuasa keinginan yang melampau. Dan tak dilupakan juga dia mempunyai satu sikap kita panggil sebagai bertawakal kepada Allah. Okey, saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dua perkara yang paling penting yang wajib ada untuk memiliki kejayaan, memiliki perniagaan yang berkembang dan untuk mengatasi segala malah apa saja rintangan seperti masalah kemerosotan ekonomi atau persaingan yang hebat. Dua perkara yang penting ini adalah yang pertama sekali, keizinan dari Tuhan. Baik, apa saja yang kita mahukan, mintalah daripada Tuhan, minta izin daripada Tuhan. Jika Tuhan tak izinkan, apa segala usaha yang kita lakukan tidak akan berjaya. Jadi kalau kita minta dengan seikhlas hati dan usahanya betul caranya, insya-Allah Tuhan akan tunaikan sekarang atau mungkin ditangguhkan sekejap. Kalau dia tak bagi juga, maksudnya kita kena muhasabah balik diri kita, apa yang tak kena. Okey, baik, yang pertama keizinan dari Tuhan. Dan yang kedua adalah mindset yang betul. Ini bukan khusus motivasi, panduan kaedah pemikiran berkesan atau nasihat daripada pakar motivasi. Bukan. Kerana saya percaya ada banyak pakar-pakar yang lebih layak untuk membantu anda mengenainya. Favourite saya sendiri, Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Anda boleh langgan atau ikut dia punya video-video di YouTube. Nescaya membawa kesan yang positif, insya-Allah.
Baik, walau bagaimanapun saya nak menyentuh secara dasar asas yang perlu ada. Kerana tanpa mindset yang betul, anda bukan sahaja terpaksa bertarung dengan masalah-masalah atau rintangan dan halangan yang sedang anda dan perniagaan anda hadapi sekarang. Malah anda juga terpaksa bertarung dengan diri sendiri. Baik, inilah perkara yang saya mahu anda atasi dengan segera. Kerana jika anda bertarung dengan diri sendiri, anda tidak akan menang. Okey, dan kita tidak mahu menyertai pertandingan yang kita pasti akan kalah dengan meletakkan pertaruhan yang tinggi, bukan? Baik, diharapkan tips-tips awal ini akan dapat membantu supaya visi anda menjadi selari dengan keinginan dan usaha anda serta menjadikan kedua-duanya, iaitu visi dan juga keinginan anda, sekukuh Gunung Kinabalu, insya-Allah. Baik, saya ingin kongsikan tentang dasar pandang ke hujung. Ini saya buat sendiri, tuan-tuan. Sebelum memulakan sesuatu usaha, kita perlu merancang terlebih dahulu. Saya teringat kepada Stephen R. Covey dalam bukunya yang terkenal. Di seluruh dunia terkenal buku ni, tajuk dia 7 Habits of Highly Effective People. Okey, habit yang kedua yang beliau nyatakan daripada 7 habit yang ada dalam buku itu, okey, yang beliau nyatakan dahulu adalah bermulalah dengan pengakhiran di minda, or begin with the end in mind. Okey, ini merupakan satu nasihat yang hebat, tuan-tuan, dan telah bergema di seluruh dunia berdekad sejak buku ini diterbitkan buat kali pertama dahulu. Baik, anda mesti perlu mempunyai sebab yang kuat untuk berjaya, dan setiap perkara yang anda lakukan, okey, mesti kena ada sebab. Kita semua tahu bahawa anda sedang mengikuti seminar ini kerana sesuatu sebab atau tujuan, dan saya rasa insya-Allah saya tahu apa sebabnya. Mungkin kerana anda tidak pasti tentang bagaimana untuk menambah pendapatan, atau bagaimana untuk menjalankan perniagaan secara online, ataupun anda sudah memulakannya tetapi rasa kecewa dengan hasilnya setakat ini, dan anda tidak pasti apakah sebenarnya yang perlu untuk anda lakukan untuk mengubahnya. Ataupun mungkin perniagaan anda sudah okey, tetapi jauh di lubuk hati dan sanubari anda sedar dan tahu bahawa anda boleh melakukan yang lebih baik lagi, mendapat pendapatan yang lebih banyak lagi, tetapi anda tidak pasti apa yang tidak mencukupi untuk mencapai potensi penuh tadi. Sebenarnya, majoriti manusia yang menceburkan diri dalam bidang ini, semua pun manusia lah kan, tak ada binatang menceburkan diri dalam bidang perniagaan ni. Baik, majoriti manusia yang menceburkan diri dalam bidang ini sama ada sedang kecewa atau keliru, atau sudah tidak berdaya untuk berjuang lagi, atau sedang memikul beban yang terlalu banyak dan berat. Baik, tanpa mengambil peduli apa puncanya, anda tahu bahawa anda sudah tersangkut, dan anda sedang mencari-cari seseorang yang dapat memberitahu anda apakah sebenarnya yang perlu anda lakukan untuk mencapai impian anda. Dan besar kemungkinan sampai sekarang anda masih belum menjumpai sesiapa yang dapat memuaskan hati anda. Jadi anda masih lagi tersangkut di takuk yang lama dan terus mencari-cari. Jika apa yang saya gambarkan di atas sebentar tadi menggambarkan sedikit atau sebahagian dari keadaan yang sedang anda alami, tahniah saya ucapkan. Ya, tahniah. Anda telah membuat satu keputusan yang hebat untuk mendaftar, dan yang lebih penting, berjaya untuk memaksa diri anda mengikuti seminar ini. Kerana akhirnya anda akan temui apa yang anda cari selama ini melalui seminar ini. Sebuah pasukan dengan pengalaman dan pengetahuan untuk menunjukkan kepada anda apa yang perlu untuk berjaya dalam perniagaan online, insya-Allah. Berdasarkan pengalaman saya, apabila ditanya mengenai apa yang para usahawan mahukan dalam perniagaan, secara ringkasnya, inilah jawapan mereka. Saya mahukan kebebasan untuk melakukan apa yang saya mahu. Saya mahukan perniagaan yang boleh memberikan saya kebebasan kewangan. Atau saya mahukan perniagaan yang membuatkan saya rasa pasti dan dapat mengawal serta menjamin masa depan saya. Saya mahukan perniagaan yang mana saya perlu melakukan sesuatu yang saya minat dan suka. Dan tak kurang juga yang mengatakan bahawa saya mahukan perniagaan yang dapat membuatkan saya dan keluarga saya merasa bangga. Tetapi tuan-tuan dan puan, malangnya hakikatnya apabila saya tanyakan tentang keadaan semasa dan pencapaian mereka, kepada orang yang sama tadi juga, jawapannya adalah bertentangan secara keseluruhannya. Baik, ini jawapan mereka, iaitu mereka tidak mendapat keuntungan yang banyak kalau tak rugilah. Okey, mereka malu dan risau dengan jumlah wang yang telah dibelanjakan untuk menyelesaikan masalah mereka, tapi tak selesai-selesai juga. Okey, mereka juga risau dan hampa serta putus asa dan hilang keyakinan bahawa mereka mampu mencapai impian mereka. Dan seterusnya mereka keliru dan tidak tahu bagaimana untuk mengubah keadaan ini.
Dan inilah yang membuatkan saya rasa tertanya-tanya tuan-tuan dan puan. Kenapa Kenapa terlalu ramai usahawan yang menggelupuk kekecewaan macam ni? Kenapa mereka tidak dapat membuat kemajuan yang dapat membawa mereka ke arah impian mereka? Apa yang tak kena? Di mana silapnya? Dan apakah perbezaan di antara segelintir usahawan yang berjaya dengan kebanyakan usahawan yang gagal? Kita semua sedia maklum tuan-tuan dan puan, yang berjaya ni segelintir saja, yang gagal ni banyak. Jadi anda bakal mendapat jawapannya insya-Allah di sepanjang program ini, kerana saya akan tunjukkan perbezaan di antara perniagaan yang ideal dengan apa yang anda ada sekarang. Atau belum ada lagi, tak apa, tak ada masalah, saya akan tunjukkan juga. Dan anda akan dapat melihat dengan jelas bahawa ianya bukanlah seperti apa yang anda sangkakan. Tak sesukar itu tuan-tuan dan puan. Ya. Bertahanlah bersama saya sepanjang lebih kurang 4 bulan program ini berjalan. InsyaAllah saya akan tunjukkan selangkah demi selangkah bagaimana untuk memulakan perniagaan online yang insya-Allah berjaya. Okey, manifesto saya kepada anda ialah tamat saja kursus ini 4 bulan, anda sudah pun merasa pendapatan melalui perniagaan secara online ni. Yang mana kita akan buat bersama-sama tuan-tuan dan puan ya. Jadi suka saya ingatkan bahawa program ini adalah untuk semua. Sama ada anda masih baru dalam perniagaan, baru kepada internet, atau anda sudah pun veteran dalam perniagaan, kerana kami akan bekerjasama dengan anda untuk mengembangkan perniagaan anda dan menggandakan keuntungan anda insya-Allah. Kami akan berjalan bersama anda selangkah demi selangkah untuk mencipta peta panduan ke arah kejayaan perniagaan anda untuk membawa anda dari mana anda berada sekarang menuju ke destinasi kejayaan yang anda impikan. Baik, tanpa mengira siapa anda, apa jantina anda, maupun umur anda, tak jadi masalah tuan-tuan dan puan. Program ini adalah untuk anda. Saya akan memberikan anda aktiviti dan tugasan untuk anda lakukan dan selesaikan mengikut tempoh masa yang ditetapkan untuk saya semak dan nilaikan. Ini adalah sangat penting tuan-tuan dan puan bagi memastikan anda sudah pun mempunyai perniagaan yang boleh dibanggakan di akhir program ini 4 bulan akan datang. Ya, setiap aktiviti yang dijalankan dan tugasan yang akan anda sempurnakan akan membawa anda selangkah lebih hampir ke arah kejayaan perniagaan anda. Jadi untuk memastikan anda dapat apa yang anda mahukan ketika anda mendaftarkan diri ke dalam program ini, mari kita membuat perjanjian. Inilah 3 perkara yang mesti anda lakukan. Yang pertama, anda mesti melibatkan diri secara aktif. Ya, jangan multitasking, tumpukan perhatian, ya. Secara aktif melibatkan diri. Ambil nota. Yang kedua, ambil nota, sediakan pen dan kertas di hadapan anda. Okey, untuk kursus-kursus yang akan ini dan juga kursus-kursus yang akan datang. Pastikan anda ada nota, ada pen dan kertas di hadapan anda. Walaupun saya akan hantarkan kepada anda skrip yang saya cakap ini, tetapi apa yang anda salin itu anda sahaja yang faham, dan itu sebenarnya lebih berkesan untuk anda. Anda akan lebih ingat yang itu, okey? Dan yang ketiga, tolong berjanji dengan saya bahawa anda tidak akan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Jika anda ada persoalan, ada masalah yang anda kurang jelas atau tidak faham, biarlah saya tahu. Kalau saya tak tahu, bagaimana saya boleh tolong jelaskan. Jadi anda bagi tahu saya apa masalah anda, apa persoalan yang ingin anda tanyakan. Insya-Allah saya akan perah otak seluruh ahli pasukan Forbes untuk menyelesaikan masalah anda. Baik, jika anda menghargai perjanjian ini, saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Sekarang tiba masanya untuk tugasan anda yang pertama. Jadi tunggu apa lagi? Ambil pen dan kertas sekarang dan saya akan berikan 3 soalan penting yang dapat memberikan anda penjelasan. InsyaAllah anda akan lebih jelas dengan apa yang anda lakukan. Kita semua tahu kejelasan adalah sangat penting dalam perniagaan. Jika anda tidak jelas dengan apa yang anda lakukan, anda tidak akan dapat bertahan lama dengannya. Dan anda boleh menjawabnya soalan-soalan yang akan saya berikan nanti dengan apa cara sekalipun. Dengan satu perkataan sahaja ke, dengan satu ayat ke, atau satu perenggan ke, terpulang kepada anda. Nak buat gambar pun boleh. Yang penting anda jujur dengan jawapan anda sendiri. Soalan ini sangat penting, malah lebih penting daripada apa yang anda sangkakan. Dan ianya taklah susah pun. Jadi jawab ya, jangan tak jawab. Baik, soalan yang pertama. Tuliskan sebab dan tujuan anda berada di sini di hadapan monitor ini sekarang, mengikuti program ini sekarang. Okey, tuliskan. Okey, lihat kepada jawapan anda. Dan sekarang tuliskan jawapan kepada soalan seterusnya. Sambil anda melihat kepada jawapan anda yang pertama, sila tuliskan jawapan kepada soalan yang kedua, iaitu apakah yang penting sangat dengan perkara ini?
Apakah yang penting tentang jawapan pertama anda? Dengan kata lain, kenapa ianya jawapan pertama anda tadi tu penting kepada anda? Okey? Sekarang, anda sudah ada 2 set jawapan. Okey? Lihat kepada keduanya dan tuliskan jawapan kepada soalan yang terakhir ini, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga adalah, apakah kesan jika anda mendapatkannya? Jawapan 1 dan 2 tadi anda tuliskan. Okey, apakah kesan jika anda mendapatkan apa yang anda tuliskan dalam jawapan pertama dan jawapan kedua? Apakah ia memberi sebarang makna kepada anda, kepada hidup anda, kepada keluarga anda? Okey, tuliskan. Baik, hebat tuan-tuan dan puan. Sekarang anda sudah mendapat penjelasan yang pasti tentang kenapa anda perlu terus mengikuti program ini sampai habis. Dan apa yang anda akan dapat di penghujung program ini. Di sepanjang program ini, saya mahu anda olah strategi yang akan saya ajarkan kepada anda berdasarkan 3 perkara yang anda tuliskan tadi. Okey? Sekarang, mari kita pandang ke hadapan. Okey? Anda kini sudah tahu ke manakah arah tujuan anda dan yang lebih penting anda tahu apa yang akan anda lakukan bila anda tiba di sana nanti. Jika anda nyatakan bahawa anda mahukan perniagaan bernilai RM1 juta, saya mahu tuan-tuan sedar bahawa ianya tidak mencukupi untuk menjadi alasan kepada kejayaan yang berpanjangan. Anda mesti mempunyai satu visi yang menyeluruh tentang hayat perniagaan atau jenama anda. Saya akui anda boleh menentukan perinciannya di kemudian hari. Contohnya, kepada siapakah anda akan serahkan urusan perniagaan anda apabila anda sudah bersedia untuk bersara nanti. Okey, apa yang saya maksudkan dengan visi yang menyeluruh adalah visi yang berperingkat dan perancangan dasar untuk perniagaan atau jenama anda yang mana akan dapat menghancurkan persaingan anda yang mempunyai matlamat jangka pendek. Ia juga berfungsi untuk mengekalkan fokus anda di waktu anda jatuh dan mampu membuatkan semua orang dalam pasukan anda terus bersemangat, semakin bermotivasi dan terus bekerja keras untuk mencapai objektif anda tadi. Jika anda nampak dengan jelas apa yang menanti anda di sana, anda tidak akan merasa overconfident dan tidak akan berehat di zon selesa yang sementara kerana sentiasa ada sesuatu perkara yang besar dan hebat untuk anda capai. Begitu juga tuan-tuan dan puan dengan pemasaran moden yang bakal anda laksanakan dalam perniagaan anda nanti. Anda perlu tahu apa yang ingin anda capai dengan pemasaran moden dalam membuat perancangan. Baik, ingat, pemasaran moden haruslah sentiasa didorong oleh keinginan yang kuat untuk memuaskan hati pelanggan. Berilah kesenangan yang maksimum kepada pelanggan anda, membuatkan mereka rasa semudah-mudahnya untuk berurusan dengan anda. Hasilnya, mereka akan setia dan terus kembali untuk mendapatkan anda. Lebih hebat lagi, anda akan menjadi perkara pertama yang terlintas di minda mereka apabila mereka menghadapi masalah yang berkaitan dengan produk atau servis yang anda sediakan. Baik, pelanggan yang puas akan bercakap mengenai kepuasannya itu, sekaligus menimbulkan keinginan kepada bakal pelanggan baru anda. Dan bakal pelanggan baru ini tidak perlu bersusah payah untuk mengenali perniagaan anda dengan lebih dalam lagi. Permudahkan proses itu, sehingga tanpa disedarinya dia telah pun menjadi pelanggan setia anda, malah telah menjadi ejen pemasaran anda yang hebat dan berkesan, dan yang paling penting, percuma. Baik, strategi yang baik dalam pemasaran moden tak ubah seperti magnet yang kuat. Okey, ini membuatkan pelanggan berpusu-pusu datang kepada anda, bukan sebaliknya. Ingat, pemasaran moden menarik minat pelanggan sehingga mereka terlibat dengan perniagaan anda secara sukarela. Okey, bukan membuatkan mereka rasa terpaksa atau dipaksa yang mana perlu dipujuk dan dirayu. Tak perlu tuan-tuan dan puan. Okey, ini tugasan untuk anda sekarang. Emailkan kepada saya ketiga-tiga jawapan yang anda tulis tadi. Okey, salin alamat email saya. Okey, hantar kepada email ini. Emailnya adalah zuhdi@4biz.com.my. Ejaannya ZUHDI alias 4 4 biz.com.my. Sekali lagi saya ulang, Zuhdi ZUHDI alias 4biz 4 biz.com.my. Okey. Baik, seterusnya kita akan berbicara tentang pemilihan produk. Ini satu topik yang sangat penting, yang mana saya sering ditanya mengenai persoalan tentang produk apakah yang hangat dan lumayan untuk dijual di internet. Okey, sebelum seminar ini, modul ini, rata-ratanya akan terkejut apabila mendengar respon saya. Malah ada juga yang kurang berpuas hati bila saya katakan bahawa ianya terpulang kepada mereka sendiri. Mengapa saya kata demikian? Adakah kerana saya malas untuk menjawabnya? Adakah kerana saya takut untuk memberitahu? Ataupun kerana saya tak ada jawapan? Atau kerana saya suka-suka buat begitu?
Secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan, produk yang sangat laku dan laris di pasaran merupakan produk yang mempunyai permintaan yang banyak daripada pengguna. Tetapi hakikatnya, jika anda mempunyai produk yang terhangat di pasaran tersebut pun, belum tentu anda dapat menjualnya dengan laris di internet. Ini adalah kerana strategi pemasaran anda lebih penting untuk menjual produk anda di internet. Pokok pangkalnya, kesemua produk yang dijual di internet bergantung sepenuhnya kepada strategi pemasaran yang digunakan. Jadi rasanya langsung tidak salah jika saya menjawab soalan dengan cara begitu kepada mereka yang bertanya kepada saya, betul tak? Okey. Ada lagi beberapa soalan yang saya terima dan saya suka kongsikannya kepada anda. Contohnya, Assalamualaikum, saya ada perancangan untuk memulakan bisnes online. Ada tak tips yang boleh dikongsikan? Lagi ni apa soalan ni? Assalamualaikum, saya sebenarnya bercita-cita nak jadi seorang usahawan tapi tak tahu bagaimana nak mulakan dan tak tahu nak niaga apa. Saya berminat dengan bisnes online, boleh saudara bantu saya? Ni juga soalan lagi. Nak belajar juga macam mana nak start bisnes online. STAT, start dia je. Okey. Saya minat bisnes tapi tak tahu nak jual apa, tak ada idea. Assalamualaikum saudara Zuhdi. Saya nak belajar bisnes online di sini. Harap saudara dapat membantu. Terima kasih. Memang ramai orang yang bertanya bagaimana ingin memulakan bisnes online. Jadi saya pun cakap insya-Allah saya akan terangkan sedikit demi sedikit langkah program saya. Okey. Langkah memulakan bisnes online. Baik, yang pertama sekali yang penting ialah cari dulu produk apa yang ingin dijual. Kalau yang belum ada produk lah. Kalau dah ada produk, dengar baik-baik, mungkin anda perlu ubah sesuai sedikit cara anda pasarkan produk anda, okey? Ini adalah bahagian yang paling penting dan susah. Ramai orang yang tewas dan gagal untuk menguasai dan melepasi peringkat yang pertama ini dengan baik. Anda perlulah membuat sedikit kajian tentang produk yang ingin anda pasarkan. Jangan sesedap hati dan sesuka hati je memilih produk untuk dijual. Okey, ramai orang yang malas dan ambil lewa dengan research. Anda malas untuk membuat kajian tentang potensi produk yang anda ingin pasarkan. Pada pandangan saya, jika anda merasakan produk yang anda berminat untuk jual itu tidak mampu dijual sehangat goreng pisang sedap, maka buat kajian. Okey, buat kajian tentang apa yang diperlukan oleh rakyat Malaysia khasnya. Kebiasaannya, produk yang hot adalah produk yang menawarkan jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Anda kaji dulu apakah permasalahan yang common di kalangan rakyat Malaysia dan anda cari jalan penyelesaian untuk anda tawarkan kepada mereka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, produk kecantikan dan kesihatan sentiasa mendapat pasaran yang luas. Kerana apa? Kerana hampir semua manusia ingin kelihatan cantik dan hidup dengan sihat. Betul tak? Baik, sebagai contoh, Aisyah terlintas untuk berubah dan ingin mendekati dan mendalami Islam. Langkah pertama dia ialah ingin melazimi dan mendekati Al-Quran. Cuma dia ada satu masalah. Dia sentiasa cuba ingin membaca Al-Quran setiap hari tapi masih ada kekurangan. Dia rasa apa? Dia rasa bosan tengok Al-Quran tu. Okey, kenapa Al-Quran pun nak kena cantik, nak kena warna-warni? Ini adalah untuk meraihkan fitrah mahasiswi, khususnya yang sukakan warna-warni, dan juga satu inisiatif untuk menggalakkan mahasiswi sentiasa bersama Al-Quran dan membacanya. Sebab apa? Pelangi itu indah. Jadi sebab itu Al-Quran wanita dan Al-Quran pelangi mendapat sambutan yang baik. Ini kerana ia meraihkan fitrah wanita dan dalam masa yang sama memberikan penyelesaian atas beberapa masalah. Ini atas pemerhatian saya lah. Dan pada pendapat saya, ciri-ciri yang wajib ada pada produk yang baik untuk dipasarkan adalah salin. Yang pertama, dia mestilah produk yang halal. Okey. Yang kedua, dia mesti membawa manfaat kepada pembeli. Dan yang ketiga, sedikit sahaja. Apa maksud sedikit? Maksudnya tak ramai orang jual, ramai orang yang memerlukannya. Okey, ini ciri-ciri yang wajib ada pada produk yang sangat hot nak dijual. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan, jangan malas mengkaji. Kalau malas, tak dapat dia nolong. Baik, yang kedua, selepas dah cari produk apa nak dijual, anda perlu mencari pembekal. Langkah kedua ini juga sangat penting. Sebab apa pembekal yang sangat penting, tuan-tuan? Sebab ada orang yang tak ada produk. Dari saya nasihatkan kepada mereka yang tak ada produk lagi ini, tak perlu kelaburkan modal yang banyak untuk beli stok yang banyak, ataupun buat produk sendiri. Tak perlu, tuan-tuan. Untuk permulaan, untuk tujuan pembelajaran, untuk permulaan, saya selalu nasihatkan orang kalau nak mula bisnes online ni, mulakan dengan bisnes dropship. Apa maksud bisnes dropship? Maksud bisnes dropship ialah anda dapatkan pembekal yang berkualiti, yang mana produk dia ada. Anda jadi ejen jualan bagi dia, ejen pemasaran bagi dia. Saya akan tunjukkan bagaimana nak buat pemasaran yang berkesan lepas ini. Jadi anda boleh mulakan bisnes dropship anda minggu depan juga, tak ada masalah. Okay, bisnes dropship ni anda cuma perlu perlu kumpulkan, buat pemasaran untuk dia, kumpulkan jualan, pesanan. Jadi orang yang buat pesanan melalui anda, dia dah bayar kepada anda melalui akaun anda. Contohnya, anda buat dropship untuk bisnes baju. Harga baju tu jualannya RM30.
Okey, harga yang anda dapat daripada pembekal adalah RM25. Keuntungan anda adalah RM5. Jadi apa yang anda perlu buat ialah anda pasarkan melalui internet, orang order dan bayar kepada anda dah dapat duit, anda hantar pesanan tersebut kepada pembekal anda. Dan pembekal anda yang akan menguruskan soal penghantaran produk itu kepada pengguna, direct kepada pengguna. Jadi anda jimat masa, jimat kos. Ya, yang pertama, yang paling penting adalah tak ada risiko, zero risk. Kosong risiko dia. Ini cara yang paling penting, yang paling baik untuk anda mulakan perniagaan anda. Sambil anda belajar, kumpul pengalaman dan kumpul modal. Okey, bila anda dah terror esok barulah boleh libatkan sedikit modal. Okey, yang melibatkan risiko. Jadi kita tak nak melibatkan risiko yang besar. Okey, gunakan dropship ini zero risk. Saya sangat-sangat galakkan. Okey. Jadi tak perlu anda buang masa untuk buat penghantaran. Pembekal anda yang akan buat penghantaran untuk anda. Jadi saya tahu ramai yang mengikuti program saya ini adalah usahawan secara part time. Okey, usahawan secara part time. Mana siangnya bekerja sebagai cikgu lah, sebagai kerani lah, syarikat swasta, ada yang bekerja kerajaan juga ramai. Semua kebanyakannya adalah buat bisnes secara part time. Sebab tu pilih buat secara online. Jadi kalau anda buat dropship, anda cuma perlu collect duit, okey, transfer duit tu dan emailkan pesanannya, alamat pemesan pembeli. Jadi boleh buat secara part time, tak mengganggu masa anda bekerja dan tidak mengganggu masa untuk anda berkeluarga juga. Ini sangat penting. Okey, jadi langkah kedua ini juga sangat penting bagi menjamin kelancaran bisnes anda kelak. Silap pilih pembekal, anda akan binasa. Okey, sila periksa rekod prestasi pembekal yang ingin anda kerjasama. Jika rekod dia baik, maka teruskan. Jika rekod dia kurang meyakinkan, sila cari pembekal yang lebih dipercayai. Okey, kadang-kadang saya ada nasihatkan, try beli dulu daripada dia. Okey, sebab apa? Sekali pembekal anda membuat hal, bisnes anda boleh runtuh. Okey, percayalah, ini pengalaman saya sendiri. Pada pendapat saya, usahawan yang paling kaya adalah mereka yang buat sendiri produk mereka dan jual sendiri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jadikan ini sebagai satu target untuk kita capai. Kita akan buka kilang kita sendiri atau terpulang. Okey, tapi buat masa ini kita mulakan dengan zero risk untuk tujuan mengumpul pengalaman, mengumpul ilmu dan juga skill yang betul, dan pada masa yang sama kita boleh kumpul modal. Okey. Baik, yang ketiga, selepas dah pilih pembekal, tubuhkan kedai anda. Yang pertama sekali, daftar syarikat anda. Sebelum bina kedai, daftar syarikat dulu. Banyak kelebihannya. Sebagai seorang usahawan, anda perlu beranggapan bahawa perniagaan anda akan berterusan untuk jangka panjang. Jadi untuk mengelakkan masalah di kemudian hari, ikut undang-undang. Ya, pelanggan pun mudah nak percaya dan boleh memohon bantuan atau pinjaman bila anda mahu kelak nak besarkan perniagaan kelak. Okey, kita boleh mohon pinjaman. Seperti saya sendiri lebih ligat bermain dalam Facebook. Okey, semua kedai-kedai, macam banyak kedai. Okey, semua saya pasarkan melalui Facebook. Kenapa saya memilih Facebook? Setakat pemerhatian saya, dan saya pasti ramai telah menjadi perkara ini, bahawa Facebook adalah medium pemasaran yang sangat berkesan dan murah. Okey, ada berapa juta rakyat Malaysia yang mempunyai Facebook setakat hari ini? Lebih 13 juta tuan-tuan dan puan, dari adik kecil sampai nenek tua. Sudah pandai buka akaun Facebook sendiri. Jadi bukan setakat kasut orang dewasa pun anda boleh pasarkan. Coki-coki dengan lollipop pun anda mampu pasarkan kepada pengguna cilik di Facebook. Okey? Baik, kosnya rendah kerana anda tidak perlu membayar 1 sen pun kepada Mark Zuckerberg untuk membuat page bisnes anda. Nak buat page pun senang tuan-tuan dan puan, macam nak gosok gigi je. Heran kan kenapa saya pilih gosok gigi? Sebab gosok gigi ni kelihatan mudah, namun tersimpan berjuta rahsia di sebalik itu. Okay, jika anda silap gosok gigi, maka anda akan mengalami komplikasi seperti plak dan gusi berdarah, gigi berlubang, sakit tuan-tuan, terseksa. Begitu juga dengan page. Jika anda silap membina page anda mungkin akan menghadapi beberapa masalah pada masa akan datang. Okey, sebelum saya start merapu dengan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, okey, tak apa, bab page ni saya akan terangkan kepada episod yang akan datang. Okey, siap tunjukkan step by step macam mana nak buat, selangkah demi selangkah. Anda cuma perlu ikut saja, okey? So stay tune untuk episod akan datang. Tetapi anda harus tahu, okey, ingin saya tegaskan di sini bahawa Facebook adalah satu laman media sosial sahaja. Facebook hanya sesuai untuk dijadikan sebagai alat atau medium pemasaran sahaja. Tidak sesuai untuk anda gunakan Facebook sahaja untuk dijadikan sebagai sebuah kedai. Jadi, wajib untuk anda membina kedai online anda. Kedai di mana pelanggan boleh pergi dan membeli terus di sana. Tentang ciri-ciri kedai online yang baik pun tak dapatlah untuk saya terangkan di sini, jelaskan di sini sebab terlalu panjang nak diceritakan. Kena buat satu topik khas dan nak kena jemput orang yang lebih pakar untuk cerita dengan lebih detail bab ni. InsyaAllah Cik Fikri akan bersama dengan saya untuk menerangkan bab ini insyaAllah minggu hadapan. Okey. Dan bagaimana saya akan pastikan insyaAllah by the time anda habis modul ini
4 bulan, anda sudah pun memiliki satu kedai online yang cantik, yang sesuai, yang proper, yang betul. Okay, dia siap dengan payment gateway, siap dengan shopping cart, satu e-commerce website tuan-tuan, satu kedai online yang complete. Okay, secara percuma. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk mendapatkannya. Jadi stay tune, teruskan bersama dengan saya. Okay, bagaimana ingin pasarkan produk kita setelah kita punya produk sendiri? Okey, saya memang ingin sangat nak ulaskan berkenaan perkara ini, namun saya rasakan sangat tidak sesuai untuk saya ceritakan sekaligus di sini. Kenapa? Sebab terlalu banyak perkara nak di-cover pada hari ini. Saya tak mahu anda mengalami satu masalah yang dikenali sebagai information overload. Jadi cukup setakat apa yang saya sudah ceritakan hari ini setakat ini. Hadam terlebih dahulu, anda boleh dengar berulang kali, lihat berulang kali, baca skrip yang akan saya berikan kepada anda ini berulang kali, tak ada masalah. Okey, hadam terlebih dahulu. Nantikan insya-Allah pada hari Rabu saya akan uploadkan satu lagi video tentang PayPal. Okey, bagaimana nak buat satu video tutorial tentang bagaimana nak buka akaun PayPal, jadi sebagai merchant di PayPal, dan juga linkkan dengan akaun Maybank anda. Jadi anda sudah bersedia untuk menyedut duit dari pelanggan anda dengan mudah, insya-Allah. Okey. Jika apa yang saya kongsikan kali ini anda sudah tahu, teruskan bersama saya yang bimbang. Saya akan pergi lebih dalam lagi selepas ini. Okey. Ia tak menjadi kesalahan kepada saya untuk tetap kongsikan, bukan? Jadi jika anda merasakan seminar kali ini bermanfaat dan worth something for your future, for your benefit, for your business, rajin-rajinlah share seminar ini di Facebook anda. Okey, bagi tahu, maklumkan kepada kawan-kawan, ajak mereka join program ini, Facebook ini. Hanya RM88 setakat inilah. Lepas ni saya akan naikkan harga Okey. Sementara masih RM88. Ajak kawan-kawan anda yang mana anda rasakan berminat untuk menjalankan perniagaan secara online ataupun sudah menjalankan perniagaan secara online. Jom join program ini, sebab saya akan berikan semuanya secara percuma dalam program ini. InsyaAllah satu SMS sistem, satu email sistem. Kita akan linkkan semuanya sekali dengan Facebook dan juga website e-commerce anda tadi. Percuma saja, insyaAllah. Okey, untuk itu sekian saja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.